الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Boleh dengar ke audio? Boleh Ustaz, boleh. Kita sambung ayat berapa nanti? Kita dah Surah surat At-Tariq dah habis Ustaz. Tariq dah habis ya. Okey, baik. Kita masuk surah baru lah kan? Ya. Al-A'la lah kan? Ya. Ya. Surah Al-A'la. Lepas At-Tariq, Al-A'la. Tak ramai lagi Ustaz. Tak ramai lagi, ada 2 orang masuk. Ni video tak ada Ustaz. Ya. Video tak ada, gambar foto je. Oh, okey. Ni berapa orang ni? Baru 2 orang je masuk, yang lain tak masuk lagi. Al-A'la. Tak ada lagi gambar, video tak ada Ustaz. Dia tak jadi auto. Apa dia? Saya try keluar masuk balik kejap ya. Assalamualaikum Ustaz. Tak boleh connect ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, insyaAllah seperti mana tadi saya sebutkan, kita akan sambung pada hari ini untuk surah Al-A'la. Jadi kita akan baca daripada ayat pertama sehingga ayat berikutnya. Ya. Maaf sebab saya perut kurang baik daripada hari itu. Okay. Jadi kita akan baca daripada surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat pertama sehingga pada ayat kelima daripada surah Al-A'la. Firman Allah Ta'ala, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi daripada segala sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Ayat ketiga, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Ayat keempat, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Ayat yang kelima, kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya kepada warna kehitam-hitaman. Baik, daripada surah Al-A'la yang saya bacakan tadi, pertama, surah ini dinamakan Al-A'la ala bersempena kepada ayat yang pertama yang Allah Ta'ala firmankan pada ayat ini, yang mana Allah Ta'ala mensifatkan dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi, Al-A'la. Ya, Tuhan yang tertinggi. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala membesarkan dan meninggikan dirinya melebihi daripada segala kejadiannya. Okay, kita nak masuk balik kepada ayat yang pertama sehingga ayat kelima. Daripada ayat pertama hingga ayat kelima yang kita bacakan ini, ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat Allah sebagai Tuhan yang maha tinggi akan zatnya dan kekuasaan serta kerajaannya. Lepas tu nanti Allah Ta'ala disebut kepada kita bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala itu dalam menjadikan dan mengubah dan mengatur sesuatu makhluk itu daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Baik, kita akan tengok daripada ayat pertama dulu. Dalam ayat pertama ni Allah Ta'ala menyebut Sabbihisma Rabbikal A'la, yang memberi maksud kepada sucikanlah Tuhanmu. Sucikanlah Tuhanmu yang maha al-a'la, yang maha tertinggi. Dekat sini menunjukkan kepada kita pada ayat yang pertama di dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita, iaitu satu kewajipan untuk mentasbihkan atau mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud sabbih? Sabbih itu maknanya iaitu tanzih ataupun takdis. Apa itu tanzih? Tanzih ini maknanya adalah membersihkan, mensucikan Allah daripada tiga perkara. Jadi kita bila sebut perkataan tasbih, tasbih itu memberi kepada yang pertama maknanya tanzih. Apa itu tanzih? Iaitu penyucian. Ya, kita nak menyucikan Allah. Yang pertama, mensucikan Allah daripada syarik atau syuraka, iaitu daripada sekutu-sekutu. Bila kita sebut sabbih, bila Allah kata sabbih, sucikan Tuhan, maknanya Allah menyuruh kita bersihkan Allah daripada sekutunya. Maknanya jangan mengambil sekutu selain daripada Allah. Maknanya Allah tidak ada sekutu. Allah tidak perlu benda yang bersekutu dengannya. Tak perlu. Yang perlu adalah makhluk. Ya, yang perlu adalah makhluk. Baik. Yang kedua, tanzih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala bentuk kekurangan.
yang disebut sebagai naqisat. Yang pertama syuraka, bersihkan Allah daripada sekutu-sekutu. Yang kedua, bersihkan, sucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan, segala sifat-sifat kelemahan, kekurangan pada zat Allah ke, pada sifat Allah ke, pada kekuasaan Allah ke, pada kerajaan Allah ke, bersihkan. Ya, bersihkan daripada semuanya. Yang ketiga, bila disebut tentang tasbih, tasbih itu maknanya adalah tanzih, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa? Selain daripada sekutu, selain daripada segala bentuk kekurangan, iaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala bentuk keturunan ataupun segala bentuk disebut pertolongan. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sebarang apa-apa pertolongan, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala bentuk keturunan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang esa, yang tunggal, tidak ada permulaannya dan tidak ada baginya pengakhiran. Yang kedua, bila kita sebut tentang tasbih, tasbih memberi kepada maksud taqdis. Ustaz, unmute Ustaz, tak dengar. Unmute. Mute Ustaz. Ustaz mute Ustaz. Tak dengar Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, tertutup pula. Jadi jadi takdis itu adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada tasbih itu maknanya mensucikan Allah, tasbih itu maknanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah juga pada 3 perkara. Yang pertama, mengagungkan zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu. Maknanya Allah adalah zat yang maha agung. Tidak ada zat, kejadian yang lebih agung daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengagungkan akan kebesaran dan kedudukannya. Tadi zat Allah sendiri. Yang kedua, kebesaran dan kedudukannya, termasuklah kerajaannya, kedudukannya yang maha agung, kerajaannya yang maha agung, dan juga ciptaannya yang maha agung, segala perbuatan dan kedudukan. Yang kedua, kedudukan dan segala perbuatan dan sifatnya. Yang ketiga adalah mengagungkan Allah Ta'ala pada ibadatnya. Ini cara kita nak mengagungkan Allah Ta'ala itu juga adalah dengan cara kita mengagungkan Allah Ta'ala melalui ibadah, melalui pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekejap ya. Sebab mulut saya pecah. Sakit. Okey. Jadi bila kita sebut tentang bertasbih kepada Allah, kita perlu melakukan 6 perkara tadi. Okey. Yang pertama, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, iaitu jangan kita menyatakan Allah Ta'ala itu beranak pinak, berketurunan, berkeluarga, ya. Dan yang ketiga adalah kewajipan untuk kita membersihkan daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana bila disamakan Allah dengan makhluk, bererti Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kekurangan.
Yang seterusnya ada 3 juga tanggungjawab yang perlu untuk kita fahami daripada makna tasbih ini, iaitu kita mengagungkan zat Allah, mengagungkan kedudukan, kerajaan, ciptaan dan segala perbuatannya. Dan yang ketiganya adalah kita mengagungkan Allah dengan kita beribadah kepadanya, iaitu kita menyembahnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-A'la. Menarik ya. Kalau kita tengok Allah Ta'ala selain daripada bersifat Al-A'la, dalam Quran juga Allah bagi tahu Allah bersifat Al-Ali. Ali itu maknanya tinggi dah. Tapi Al-A'la ni yang paling tinggi. Kenapa Allah Ta'ala bezakan di antara sifat Ali dia dengan sifat A'la dia? Kalau kita baca dalam Quran kan ada sifat Ali, Allah kata Innallaha alimun khabir. Bukan alimun, aliyun, sorry. Innallaha kana aliyan kabira. Allah itu Ali. Ali itu maha tinggi. Kabira, maha besar. Dalam Al-Quran yang lain Allah Ta'ala juga disebut Wallahu aliyyun hakim. Allah tu maha tinggi lagi maha bijaksana. Tinggi lagi maha bijaksana. Okey. Apa beza di antara Allah maha tinggi dengan Allah maha tertinggi? Seolah-olah Allah membezakan di antara Al-A'la dengan Al-Ali. Sebenarnya ada satu riwayat tafsir yang saya baca menyatakan kenapa ada tempat dalam Quran Allah sebut dia maha tinggi, ada tempat dalam Quran Allah sebut dia maha tertinggi. Kerana untuk menolak kepercayaan dan menolak kefahaman orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin yang mana mereka mendakwa bahawasanya ada Tuhan, ya, dakwaan kerana mereka menganggap Tuhan-Tuhan ini adalah maha tinggi. Maksudnya sekutu-sekutu, berhala-berhala yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu, mereka menganggap ia maha tinggi. Ya, maknanya orang kafir musyrikin Mekah, orang-orang Majusi dan beberapa aliran-aliran agama-agama yang lain, yang kufur ini, mereka menganggap bahawasanya berhala mereka, sembahan mereka itu adalah sesuatu yang tinggi kedudukannya. Ya, sesuatu yang tinggi kedudukannya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan yang Allah maha tertinggi. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala lebih tinggi daripada segala sembahan-sembahan yang diambil oleh orang musyrikin, yang dijadikan ia sebagai Tuhan yang tinggi di sisi mereka. Ada yang mengatakan kenapa Allah Ta'ala menyebutkan Al-A'la pada dirinya? Kerana untuk menafikan makhluk yang pertama, manusia yang pertama yang mendakwa bahawasanya dia maha tertinggi itu adalah Firaun. Boleh dengar ke? Ustaz, tak dengar sangat lah. Perlahan. Test. Apa dengar Suara Ustaz? okey? Perlahan. Perlahan sangat, tak dengar. Test. Rabiah boleh dengar ke? Tak dengar sangat kan? Dengar. Perlahan. Perlahan, tapi boleh dengar lah sebab saya pakai phone letak kat muka. Orang kan saya pakai ni tak apa dengar sangat. Slow. InsyaAllah. Ustaz ke mana dah pula? Test. Okey, dengar Ustaz, dengar. Dengar? Okey, baik. Tahulah teknikalnya. Okey, baik. Jadi kenapa Allah Ta'ala mensifatkan dirinya sebagai Al-A'la?
disebabkan kerana Firaun adalah merupakan makhluk ataupun manusia pertama yang mengakui dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi. Sebagaimana Allah rakamkan dalam Quran kata-kata Firaun, wa ana rabbukumul a'la, iaitu aku merupakan Tuhan yang tertinggi, kata Firaun. Ya, aku merupakan Tuhan yang tertinggi. Maka sebab itulah Allah Ta'ala mensifatkan dirinya Al-A'la, selain daripada kerana orang-orang musyrikin mereka menganggap sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tinggi, maka Allah kata aku lebih tinggi Al-A'la daripadanya, ya, daripada segala sembahan-sembahan sekutu itu dan atas segala makhluk-makhlukku, dan tidak ada yang dapat menyamai Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Allah mensifatkan dia sebagai Al-A'la, yang tertinggi. Ya. Makna tertinggi dekat sini adalah untuk menafikan kepercayaan orang-orang kafir dan orang musyrikin yang mengatakan Tuhan-Tuhan mereka juga maha tinggi. Maka Allah kata tak, sebenarnya aku lebih tertinggi daripada Tuhan-Tuhan yang kamu dakwa sebagai ia tinggi. Ya. Baik. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan pengajaran kepada kita bila Allah menyebutkan Allah Al-A'la, Tuhan yang maha tertinggi, maka di sini merujuk kepada dua pengajaran penting. Yang pertama adalah untuk manusia menyedari bahawasanya mereka adalah merupakan hamba Allah, dan sifat bagi seorang hamba itu adalah sujud dan tunduk dan taat kepada Tuhannya. Sebab itu ketika Nabi SAW membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, sebutkanlah bacaan ini di dalam sujud. Maknanya bertasbihlah kamu dengan Tuhan yang maha tinggi ini di dalam sujud kamu. Sejak daripada hari itulah bila Nabi SAW sujud, baginda akan baca Subhana Rabbiyal A'la. Sebelum turun ayat ini, ketika sujud, baginda hanya berdoa saja. Apa-apa doa boleh baca. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya ke Rabbi ghfirli. Apa-apa saja doa boleh baca. Tapi bila turun firman Allah pada ayat ni, Sabbihisma Rabbikal A'la, Allah kata, ya Rasulullah, jadikanlah bacaan tasbih Tuhan yang maha tinggi ini di dalam sujud kamu. Maka kat sini bila kita baca Subhana Rabbiyal A'la, itu adalah satu bacaan tasbih untuk Allah Ta'ala menyuruh kita sebagai hamba merasa kekerdilan kita, merasa lemah diri kita, bersifat tawaduk, merendah diri, tunduk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyombongkan diri dan membesarkan diri kepada suruhan dan perintahnya. Itulah hikmah kenapa bila Allah sebut Subhana Rabbiyal A'la, Allah Ta'ala nak menyuruh kita ini menzahirkan sifat perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bersifat takabur, angkuh dan sombong, serta membantah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Yang keduanya, bila Allah Ta'ala menyebut Sabbihisma Rabbikal A'la, maka dekat sini Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam mengatur segala kerajaan. Sebab apabila Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW bahawasanya mereka ini adalah merupakan golongan orang-orang atasan atau orang-orang tertinggi, ini disebut sebagai golongan uyala. Lalu mereka kata tidak ada kekuasaan ketinggian yang dapat mengatasi kami. Maka
Ayat ini menunjukkan pada kita setinggi mana pun kuasa, kedudukan, kerajaan yang kita milik di atas muka bumi ini, tak kiralah Amerika ke Rusia ke dan sebagainya, maka Allah peringatkan yang kita hanyalah makhluk yang kerdil, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak terdaya, dan kerajaan kita adalah kerajaan yang rendah, kerajaan yang lemah dan boleh rapuh dan boleh binasa, melainkan Allah yang maha tertinggi. Ya, baik. Satu, kenapa Allah sebut dia tertinggi? Sebab nak suruh kita rendah diri, banyak meminta kepadanya, banyak bergantung padanya. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dia maha tertinggi supaya manusia sedar, ya, insaf bahawasanya manusia ini setinggi mana pun dia, mereka sebenarnya adalah merupakan hamba Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, antara ciri-ciri sifat Tuhan yang maha tinggi ini adalah khalaqa fasawwa. Iaitu antara bukti Allah Ta'ala memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ini Allah cabar orang-orang musyrikin. Apa dia? Allah menciptakan manusia. Ya, ini adalah ciptaan yang tertinggi, ciptaan yang teristimewa. Tadi Allah sebut tentang dirinya yang tertinggi, kuasanya yang tertinggi, kerajaannya yang tertinggi. Kali ini Allah menerangkan kepada kita bukti penciptaannya yang maha tinggi itu, bukti penciptaan dan kejadian dia yang maha tinggi itu adalah dia mencipta manusia. Allah mencipta manusia. Inilah ciptaan Allah yang tertinggi. Apa makna yang tertinggi? Ciptaan Allah Ta'ala yang paling mulia, ciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna, ciptaan makhluk Allah yang Allah jadikan mereka sebagai makhluk yang tertinggi, yakni sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin, sebagai pentadbir kepada alam ini berdasarkan kepada perintah Allah dan juga Rasulnya. Sebab itu ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut allazi khalaqa. Di antara ciptaan Allah yang maha tinggi itu adalah Allah Ta'ala menciptakan manusia. Menciptakan Nabi Adam AS, menciptakan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Jadi lepas Allah Ta'ala sebut tentang zatnya, kuasanya, kerajaannya, kedudukannya, Allah Ta'ala sebutkan pula antara tanda Allah itu maha tinggi, Allah menciptakan manusia. Sebab apa? Sebab tidak ada satu teknologi, tidak ada satu Tuhan yang disekutukan selain daripada Allah Ta'ala, atau tidak ada satu kemampuan yang boleh untuk mencipta manusia. Kerana itulah ciptaan Allah yang tertinggi, ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah Ta'ala yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan, kerana Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami telah menjadikan ke atas muka bumi ini adanya khalifah. Yang kedua, Allah kata fasawwa. Ya, Allah kata pada ayat yang kita bacakan tadi, pada ayat kedua ni, iaitu fasawwa. Allah kata, bukan sekadar Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan dan setinggi-tinggi kedudukan berbanding ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang selainnya, tapi Allah Ta'ala kata fasawwa, iaitu Allah Ta'ala juga yang telah menyempurnakan dan merupakan mereka dengan sebaik-baik rupa dan kejadian. Kat sini menunjukkan pada kita. Yang kedua, menggambarkan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha tinggi. Apa dia? Selain daripada dia menciptakan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, dia menjadikan rupa dan reka bentuk manusia itu adalah sebaik-baik susunan.
sesempurna susunan. Jadi yang kedua Allah kata, nak tengok kedudukan ketinggian Allah Ta'ala itu, selain daripada zatnya, kuasanya, kerajaannya, kedudukannya. Yang kedua, kita melihat dari sudut penciptaannya. Dalam semua penciptaannya, penciptaan Allah yang menggambarkan Allah Maha Tinggi adalah kejadian manusia. Kerana manusia ni Allah cipta untuk takbir bumi. Yang ketiga nak menunjukkan Allah Ta'ala itu Maha Tinggi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan segala rupa paras dan keperluan kehidupan manusia itu. Kehidupan manusia itu menunjukkan Allah itu Tuhan yang Maha Tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana Allah menyusun rupa paras kita, bentuk kedudukan jasad kita, kejadian kita. Dalam masa yang sama, bagaimana Allah Ta'ala mengatur dan Allah Ta'ala menyusun alam-alam ini, memberikan manfaat kepada kita, memberikan maslahat, kebaikan kepada kita. Maka itu membuktikan Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Tertinggi, kerana dia menjadikan semua alam ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan kepada keperluan-keperluan manusia. Jadi sebab itu Allah kata, kenapa manusia tidak mensucikan Allah, tidak menyembah dia, tak mengabdikan diri kepadanya? Bukankah Allah dah jadikan kita makhluk yang terbaik dengan akal, dengan ilmu? Bukankah Allah Ta'ala dah jadikan kita rupa yang paling sempurna dan dah jadikan semua alam ini tunduk untuk memberikan manfaat dan memberikan ganjaran serta nikmat kepada manusia ini? Sebab banyak kita dapat keuntungan, kita dapat kekayaan, kita dapat kenikmatan daripada alam yang telah Allah ciptakan ini, yang akhirnya memberi hasil keuntungan yang besar kepada kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu masih tidak mensucikan Allah? Kenapa tidak mentauhidkan Allah? Kenapa masih mensyirikkan Allah? Dan mengapa tidak mengabdikan diri kepada Allah? Seolah itu mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Kemudian Allah lanjutkan, wallazi qaddara fahada. Allah Ta'ala menyatakan lagi pada ayat yang ketiga bahawasanya dialah Tuhan yang qaddara. Di antara ciri-ciri sifat Allah yang Maha Tertinggi itu, apa bukti Allah Ta'ala Maha Tertinggi? Tadi Allah dah sebut dah, dia ciptakan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Yang kedua, dia menjadikan rupa paras manusia itu rupa paras yang terbaik, dan seluruh alam ni memberi manfaat pada manusia. Yang ketiga Allah kata allazi qaddara. Dialah Tuhan yang Maha Tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, kerana dialah yang telah menetapkan takdir. Allah lah yang telah menetapkan takdir kita dan takdir seluruh alam kejadian. Takdir matahari, bulan, bumi, langit, pokok, tanah, semua sekali lah. Allah Ta'ala termasuk kita, Allah Ta'ala sudah menetapkan atau menentukan takdir. Apa makna takdir dekat sini? Difahami daripada takdir ini kepada beberapa makna. Yang pertama, takdir itu adalah memberi kepada maksud tempoh hayat, ataupun kita panggil ajal lah, ajal ataupun tempoh hayat. Maknanya setiap makhluk yang Allah cipta ni menunjukkan Allah itulah yang Maha Tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, sebab dia dah tentukan setiap kejadian ni ada tempoh hayatnya. Ini dipanggil sebagai takdir maksum. Takdir yang telah dibahagikan ataupun yang telah ditentukan. Iaitu salah satunya adalah takdir dari sudut ajal.
dari sudut ajal. Maknanya hayat. Semua makhluk ni ada hayat. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam Quran, likulli ummatin ajal. Setiap bagi manusia itu ada tempoh hayatnya. Atau dalam firman Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap perkara itu akan ada kebinasaan dan kehancurannya. Maknanya ada ajal lah, ya, ada tempoh hayat dan jangka hayat. Baik. Yang kedua, maksud qaddara kat sini iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sekadar menetapkan takdir kehidupan kepada semua makhluk, tapi juga Allah Ta'ala telah menetapkan bagi setiap makhluk itu akan segala kebaikan, keburukan, yakni rezeki mereka, kehidupan mereka, keperluan mereka, semuanya Allah Ta'ala sudah tentukan. Itu qaddara. Maknanya Allah bagi tahu bukan sekadar Allah tentukan ajal mereka, kehidupan mereka, tapi Allah Ta'ala juga telah menentukan bagi mereka akan rezeki mereka, ya, akan keperluan mereka. Maknanya kat sini juga menunjukkan Allah lah Tuhan yang maha tertinggi. Sebab apa pengajarannya? Supaya kita sentiasa memohon, berdoa, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Sebab dialah yang telah menentukan, menetapkan, membahagikan rezeki-rezeki manusia. Dan seluruh alam ini juga, ya, rezeki-rezekinya juga telah ditentukan oleh Allah. Pokok ke, binatang ke, batu ke, apa sahaja ke, semuanya Allah dah tentukan rezeki mereka mengikut cara rezeki masing-masing, yang mana Allah telah tetapkan kadar dan nisbah bagi rezeki-rezeki itu. Jadi kat sini ini dipanggil juga takdir maksum, sama macam yang tadi tu, iaitu nyawa dan kehidupan. Jadi maknanya kat sini kita tak boleh meminta, kita tak boleh bergantung, kita tak boleh memohon melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau kita nak mohon sesuatu kesenangan, nak memohon supaya dilapangkan kesulitan, diberikan kesembuhan dan sebagainya, mestilah kita memohon kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia Tuhan yang maha tertinggi, ya, dia yang menentukan dan yang telah menetapkan apa yang berlaku kepada manusia, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Baik, yang ketiga, bila disebut qaddara kat sini, maknanya Allah Ta'ala telah pun menentukan bagi manusia itu, menetapkan bagi manusia itu, apa dia? Qaddara kat sini. Qaddara kat sini maknanya Allah Ta'ala telah menentukan bagi mereka jalan kebaikan untuk ke syurga dan jalan kejahatan yang membawa ke neraka. Masuk qaddara juga, iaitu dipanggil sebagai takdir, taklifi, ya, takdir taklifi. Yang pertama takdir maksum, iaitu yang membabitkan takdir Allah pada ajal kita ataupun rezeki kita ataupun hayat kita. Yang kedua ni dipanggil sebagai takdir taklifi, iaitu Allah menentukan juga bagi kita jalan-jalan untuk masuk ke syurga, jalan-jalan yang boleh membawa ke neraka supaya kita menjauhinya. Maksudnya Allah telah menentukan hukum-hukum, apa yang halal, apa yang haram, apa yang sunat, apa yang makruh. Itu juga termasuk dalam takdir taklifi atau disebut sebagai takdir hukmi. Yang mana takdir-takdir ni kita tak boleh nak bantah. Kalau Allah dah tentukan benda ni haram, kita nak pergi bantah kata halal, tak boleh. Kalau Allah dah kata buat benda ni masuk syurga, kita nak kata buat benda ni tak masuk syurga, tak boleh. Itu takdir. Ya, itu juga satu ketetapan takdir. Ketentuan Allah, penetapan Allah dalam agamanya dan dalam hukum hakamnya. Tapi kalau dalam perkara yang Allah tak tentukan, sebab dalam hadis Nabi SAW, hukum ni terbahagi 3. Satu, takdir taklifi ni yang berkait dengan hukum ketetapan ni terbagi 3. Satu,
iaitu ketetapan hukum yang qat'i. Benda ni yang dah jelas, dah nyata, dah tak perlu nak takwil-takwil dah, ya. Benda ni yang dah nyata lah, ya, dah jelas. Arak, judi semua ni, solat, zakat. Yang nombor 2 dipanggil sebagai hukum yang tidak nyata, hukum yang tidak nyata tetapi hukum itu tidak jelas. Dipanggil sebagai zanni. Ya, benda yang tak jelas. Hukum tu ada dalam Quran tapi dia masih lagi boleh memberikan beberapa tafsiran. Ya, contoh macam Allah Ta'ala sebut umpamanya Allah Ta'ala sebut mengenai quru'. Quru' ni maknanya tempoh wanita itu beriddah. Ya, kalau dia diceraikan. Ada yang menafsirkan quru' tu maknanya suci, 3 kali suci. Ada yang menafsirkan quru' tu maknanya 3 kali haid. Ini dipanggil sebagai benda-benda yang tak jelas. Ada dalam Quran tapi dia tidak jelas. Dan yang ketiga, hukum dipanggil hukum al-maskut. Iaitu hukum yang tak ada dalam Quran, sama ada penjelasannya pun tak ada dalam Quran, ataupun pentakwilan yang boleh ditakwil macam tadi itu pun tak ada dalam Quran. Tapi kita menggunakan kias, ya, untuk mengaitkan antara perkara yang baharu itu dengan hukum yang sedia ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang dimasukkan sebagai takdir taklifi. Jadi kat sini menunjukkan pengajaran kepada kita, Allah Ta'ala menyatakan tidak ada ketetapan hukum, tidak ada sesuatu ketetapan hukum yang lebih tinggi melebihi ketetapan hukum Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai orang beriman wajib untuk mematuhi ketetapan hukum tersebut dan mengingkarinya akan mendapatkan pembalasan, mentaatinya akan mendapatkan ganjaran. Demikian juga Allah nak mengatakan bahawasanya Allah Maha tertinggi kerana Dia yang berhak menentukan jalan untuk seseorang tu ke syurga dan jalan untuk melarang seseorang itu ke neraka. Maka Allah dah jelaskan pada kita mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Maka tuntutan kepada kita supaya memilih jalan ke syurga, ya, dan juga menjauhi jalan ke neraka. Yang terakhir di situ Allah sebut fahada. Lepas Allah dah tentukan, takdirkan tentang hukum takdir taklif ni, Allah dah tentukan tentang ketetapan hukum tadi, Allah kata fahada. Maka Allah memberikan kepada manusia hidayah untuk mereka memahami ketetapan-ketetapan itu. Ya, untuk kita faham tentang ketetapan ajal yang Allah tentukan, dia termasuk perkara ghaib. Untuk kita faham tentang ketetapan rezeki, iaitu dengan cara kita bertawakal, bukan duduk saja tunggu, dengan cara bertawakal. Yang ketiganya adalah Allah memberi kepada kita hidayah, iaitu cara untuk kita faham mengenai hukum halal dan haram, perkara yang bawa ke syurga, perkara yang boleh menjatuhkan ke dalam neraka. Ini berdasarkan kepada petunjuk hidayah daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, serta jalan-jalan yang ditunjukkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Maka ini yang disebutkan hidayah. Hidayah kat sini merujuk kepada jalan yang boleh membawa seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah ataupun yang membawa mereka masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan hidayah kat sini adalah hidayatul irsyad dan hidayatul bayan. Hidayatul irsyad ni hidayah yang Allah beri melalui Allah menghantarkan kepada kita Rasul, menghantarkan kepada kita orang yang memberikan nasihat, orang yang menyampaikan peringatan. Itu hidayatul irsyad. Yang kedua adalah Allah memberikan hidayah kepada kita melalui hidayatul bayan, iaitu penerangan sebagaimana Allah datangkan Quran, Nabi SAW tinggalkan sunnahnya, supaya kita menjadikan baginda sebagai contoh ikutan dan tauladan.
Ya. Baik, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menyambung semula pada minggu hadapan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.